awak! Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okey, dah siap e-kehadiran kita. Boleh cek ikut minggu PDP. Boleh cek ikut tarikh. Okey, so ini adalah sijil cuti sakit. Macam mana kita nak buat ni ya? Jom kita tengok. Jadi sebelum kita membina dashboard data studio bagi e-kehadiran kita, pertama sekali kita mesti ada data. Okey, jadi data-data yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah senarai pelajar, dan yang kedua kita kena siapkan Google Form bagi borang untuk kehadiran pelajar dan juga borang untuk bukti ketidakhadiran pelajar. Jadi ada dua borang di sini. Okey, so kita tengok dulu. Okey, ini adalah senarai nama pelajar bersama dengan nombor kad pengenalan. So ini terpulang, kita nak guna nombor kad pengenalan boleh, nombor matrik pun boleh. Okey, jadi saya guna nombor kad pengenalan. Okey, selalunya nombor kad pengenalan ni dia sendiri ingat kan. Okey, tak mungkin kawan-kawan dia akan ingat kan. Okey, so kita ada praktikum dan saya nak praktikum ni. Okey, jadi kita tengok dekat sini kita ada apa dalam senarai pelajar. Saya ada nama, nombor kad pengenalan. Ini terpulang. Jika suka nombor ID, nombor matrik ataupun nombor kad pelajar pun boleh. Okey, dan ini kita ada praktikum ataupun kelas cikgu-cikgu semua. Boleh letaklah. Okey, senang untuk kita rujuk pelajar tersebut daripada kelas mana. Okey, jadi seterusnya adalah Google Form. So ini saya dah siapkan satu Google Form bagi kehadiran pelajar. Okey, jadi pelajar akan isi, bila pelajar masuk ke dalam dashboard, mereka boleh tekan link tersebut untuk isi kehadiran mereka. Just masukkan nombor kad pengenalan dan pilih PDP pada minggu itu adalah minggu yang keberapa. So macam kami ada 18 minggu. So ini saya buat 4 saja. Okey, so ini hanyalah rujukan. Kita boleh masukkan gambar. Okey, pelajar akan pilih. Okey, kita try view. Jadi pelajar perlu masukkan nombor kad pengenalan dan juga pelajar perlu pilih PDP tersebut adalah pada minggu keberapa. Okey, so dia akan pilih lah. Okey, seterusnya adalah Okey, seterusnya adalah Google Form bagi ketidakhadiran pelajar. Pelajar yang tidak hadir, saya nak simpan dia punya MC ataupun surat kebenaran tidak hadir ke tutorial ataupun kelas. Okey, kita boleh simpan hard copy, tapi dalam masa yang sama kita juga boleh jadikan ini sebagai backup kita, iaitu dalam bentuk soft copy. Okey, so boleh masukkan, pelajar akan masukkan nombor kad pengenalan dan mereka akan upload lah sijil cuti sakit. So kita preview. So inilah, okey, pelajar akan isi. Jadi kalau ketiga-tiga file ini telah siap, senarai nama pelajar, lepas tu Google Form ataupun borang kehadiran pelajar dan juga bukti ketidakhadiran pelajar kita dah siapkan. Jadi sebelum kita membina data studio kita, okey, so kita perlulah ada kita punya file sheets kita untuk e-bukti ketidakhadiran dan juga e-kehadiran. Okey, so di bahagian response kita create kat sini, create spreadsheet. Okey, so kita create satu. Okey, so belum isi lagi. Okey, dan kedua adalah bukti ketidakhadiran, response, and then tekan kat sini. Okey, so kita dah bina So kedua sheets kita ni kosong, belum ada lagi pelajar yang isi. Okey, masih kosong. Okey, jadi sekarang kita akan buka Data Studio macam biasa, datastudio.google.com. Okey, so enter. Okey, ini paparannya bila kita terus type datastudio.google.com dan kita pernah buat Data Studio sebelum ni, ataupun kita boleh search Data Studio. Okey, so enter. So kalau kita tekan kat sini, pandangan pertama yang kita nampak adalah ini. Okey, jadi jika kita tak pernah gunakan Data Studio, kita tekanlah sign in to Data Studio. Okey, so ini saya cancel. Okey, so saya start blank report. Okey, jadi sekarang kita nak mula masukkan file-file spreadsheets kita ke dalam Data Studio. Okey,
Macam biasa, caranya adalah kita nak add data. So, kita klik add data dan kita cari kita punya file kita, iaitu saya nak mulakan dengan senarai nama pelajar dan nombor IC mereka tadi. Okey, kita add. Okey, so kita tunggu sekejap. Okey, so kita dah ada di bahagian sini. Okey. So, kita boleh adjust. Okey, jadi sekarang kita dah masukkan satu file spreadsheet dalam kita punya data studio dan seterusnya sebelum kita masukkan file yang kedua, okey, saya nak isi dulu, okey, kita nak berlakon dulu seolah kita adalah pelajar. Okey, jadi kita tengok di sini kita ada senarai nama pelajar, contoh saya adalah Hasbullah and nombor kad pengenalan saya adalah 100. Jadi saya hadir dan saya nak isi 100 dan ini adalah minggu pertama PDP. Okey, dan saya akan submit. Okey, sekarang kita tengok pada record data spreadsheet kita. Okey, nampak? Dah ada. Okey. Dan seterusnya kita akan import data yang kedua. Okey, caranya adalah klik pada resource. Pergi pada manage edit data sources. Okey, add a data source. And pergi pada Google Sheets. Jadi dekat sini kita dah ada spreadsheet kita yang kedua, iaitu tutorial e-kehadiran pelajar. Okey, responses kita, tekan and then add. Okey, so sekarang kita dah ada dua lah. Okey, kita boleh check kita punya tutorial e-kehadiran responses kita. Okey, so betul tak nombor kad pengenalan, number. Sekiranya ini bukan number, okey, boleh tukarlah dekat sini. Kadang-kadang dia ini adalah teks, nanti dia tak boleh baca okey, sebab ada yang mengalami masalah tersebut. Jadi tukar kepada numeric. Okey, so ini boleh tukar kepada non. Okey, so dah siap semua. Done. And then close. Okey, sekarang kita klik pada table dan kita nak blendkan data daripada spreadsheet yang pertama dengan yang kedua. Okey, kita nak matchkan dia punya IC number. Okey, so kita tekan blend data. Okey, tengok pada sini, ini adalah file yang pertama, senarai nama pelajar, and kita nak add another data source ya. Okey, so scroll sikit, nampak dah ada tutorial e-kehadiran. Kita boleh movekan tab ni, kita tekan. Okey, automatically apa yang ada dalam kita punya spreadsheet tadi ada dekat sini. Okey, masukkan nombor kad pengenalan. Jadi sekarang kita nak matchkan maklumat file yang pertama dengan file yang kedua berdasarkan IC number. Okey, sebab tadi pelajar hanya masukkan IC number dalam Google Form. Kita nak nanti bila keluar dalam dashboard kita ada nama, ada kelas dan ada rekod masa dia. Okey, so kita akan dragkan IC number. Okey, sini. Okey, dan di belah sini pun kita nak IC number. Okey, jadi yang tidak berkaitan seperti nama saya akan delete. Okay, saya nak buat nak atas. Yang missing ni kita boleh delete. Okey. Alright, so sekarang sini dah nombor kad pengenalan. Sini pun saya nak rename lah IC number. Okey. Macam biasa kalau kita nak enter. Okey, kita nak rename, kita gerakkan cursor pada ikon ini dan keluar ikon pencil dan ada IC number. Okey. Jadi sekarang kita dah matchkan join keys dia adalah IC number dari kedua-dua file. Seterusnya dimensions, apa yang kita nak paparkan. So contoh saya nak nama practicum. Okey. And then yang ini saya nak timestamp. Lepas tu saya nak minggu lah. Minggu PDP dia. Okey, sekejap. Berat sekali. Okey, saya renamekan minggu PDP. Okey, so enter. So, kita tarik itulah minggu PDP. Alright, and matrix kat sini saya nak record count. Okey, kat sini saya nak record count. So, semua setting dah siap. Kita tekan save. Okey. So, ini adalah paparan yang kita terima daripada blended data kita daripada file pertama dan file kedua. Okey. Jadi, sekarang tengok nama Muhammad Hasbullah ni. So, kita adjust dulu. Okay, sekejap saya adjust dulu.
Okey. Sebelum tu nombor kad pengenalan saya tak nak keluar. Okey, caranya pergi di bahagian kanan dimension. Dekat bahagian nombor kad pengenalan itu kita delete. Okey. Alright. Record count pun sama. Okey, saya tak nak dipaparkan di sini, so saya nak delete. Okey, so saya delete. So sekarang tengok ya. So kita dah ada nama, praktikal, minggu PDP dan timestamp. Okey, so betul kita ada. Okey, sekarang ini tengok di bahagian nama-nama pelajar yang tak ada data lagi. Okey, dia tulis apa ni? Null. Okey, so kita boleh setting kalau kita nak letak dash ataupun nak letak kosong di bahagian style. Okey, kita drag ke bawah. Nampak di bahagian missing data, kita boleh pilih untuk letak, contoh saya nak letak show dash. Okey, nampak semua data dah show dash. Okey, so sekarang kita boleh adjust kita punya table supaya jadi lagi cantik ataupun kemas mengikut cita rasa kita sendiri. Okey, so kita boleh adjust. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, okey, so kita nak centerkan setiap kolom, pergi pada bahagian style, turun bawah, kolom 1, okey, saya biarkan macam tu saja. Okey, tapi kolom 2 saya nak dia center, kolom 3 nak center dan kolom 4. Okey, so dah settle. Okey, kita boleh adjust lah minggu PDP ni kalau tak nak besar sangat. Okey, nak kasih cantik sikit, letak color dekat style, pergi naik atas. Okey, table color. Okey, tengok sini header background color. Contoh kita letak color kuning. Okey, and cell border. So nak ada border ke tak? Okey, kalau nak ada border, letak border. Okey, kalau tak nak pun tak apa, terpulang. Jadi saya pergi kepada data. Okey, so sekarang saya hanya ada satu saja. Jom kita try. Okey, kita cuba isi untuk Anissa Syahira 104 IC number. Okey, so sekarang kita akan isi kita punya kehadiran 104. So Anissa hadir minggu pertama, submit. Okey, so sekarang kalau kita tengok pada sini, okey, dah ada record. Okey, kita tunggu sekejap, kejap lagi dia akan masuk dekat sini. Kita refresh. Okey, sekarang Anissa Syahira dah masuk data dia. Okey, minggu pertama. Okey, so sekarang kita kalau boleh, kita tak nak nama pelajar yang tak record lagi ni masukkan kat sini. Okey, saya nak semua yang record saja yang dipaparkan. Okey, caranya kita pergi klik pada kita punya table. Okey, so kita scroll down ke bawah, lagi-lagi bawah. Okey, kita pergi pada bahagian filter and add a filter. Sekarang saya nak pilih exclude. Okey, select field. Contoh kalau timestamp pun boleh. Okey, so kita pilih timestamp, maknanya kalau dia kosong ataupun is null, kita tekan and then kita save. Okey, nampak? Sekarang dah kosong. Okey, paparan yang ada dalam dashboard kita hanyalah nama pelajar yang dah isi saja. Okey, so senanglah kalau kita nak check, kita nak bacakan dalam kelas ataupun masa kita tengah online, pelajar-pelajar yang belum isi lagi. Okey, so sekarang kalau kita minat nak letak color, bolehlah letak color. Okey, contoh ini nak color biru dan ini nak color putih. Okey, contohnya Okey, itu saja. Okey, so seterusnya, okey, kita dah siap. Kita nak add control tab. Okey, control tab kita tengok sini ya. Kita nak pelajar ataupun kita sendiri mudah untuk sort nama pelajar berdasarkan minggu PDP, berdasarkan tarikh ataupun nama pelajar ataupun praktikum dia. Okey, tadi kita ada 4 kelas, 4 praktikum. Okey, so saya akan pilih add a control. Lepas tu kita pilih drop down list. Okey, so kita letak dekat atas ni satu. Okey, so sekarang dia tengah baca record count. So saya tak nak dia baca record count, saya nak yang pertama dia akan sort berdasarkan nama. So kita akan pilih nama kat sini. Kita tukar, automatically dia akan keluar nama. Okey, kita cuba view. Kita tekan. Nampak? Hasbullah dengan Anissa Syahira dah ada nama kat situ. Okey. So kita boleh edit. Okey.
style, kita boleh tukar lah. Kita nak apa? Okey, contoh kita nak tukar color, tulisannya nak color putih. Okey, tapi checkboxnya kita nak color apa? Purple contohnya. Kenapa tak keluar? Sekejap So, itu masa kita tekan sebenarnya ni checkbox purple. Okey, saya biarkan itu purple. Okey. Kita sikit. Okey, betul. Tapi ini nama putih tak nak lah. So, kita edit balik. Okey, kat sini boleh lah cikgu-cikgu cuba-cuba Okey, kita boleh tekan. Ni teks ni letak hitam sajalah. Okey, so kalau kecil kita besarkan. Contoh nak 18. Okey. Sama juga. So, ini adalah header font color. So, saya letak purple. Ataupun nak purple gelap. So, itu adalah header yang masa kita tekan lah. Tekan, nampak? Okey, header font color. Okey, so edit balik. Okey, ini boleh letak border. Okey, saya letak 4. Kasih tebal sikit. Ini adalah curve border radius. Kita nak kasih curve sikit. Okey. Okey, dah siap. Okey. So, kita adjust. Tak nak panjang sangat. Okey. Okey, jadi yang kedua, kita nak add, contoh kita nak date. Date range control. Okey, so kita tekan kat sini. Okey, macam biasa. Style. Okey, ini adalah auto date range. Macam ni lah. Okey. So, masa pelajar pilih ataupun kita sendiri nak check, kita boleh tekan auto date range ataupun kita boleh pilih today. So, kita boleh tengoklah hari tu pelajar mana yang tak datang, record dia tak ada. Kita boleh try check. Okay, so kita balik pada sini, kita nak tukar style macam biasa. Okay, saya terus lajukan. Okey, jadi seterusnya kita nak nama pelajar dah ada, minggu PDP ataupun praktikum. So kita add macam biasa, kita ulang lagi perkara yang sama. Okey, so sini adalah praktikum. Okey, kita bolehlah praktikum kita biarkanlah. So kecilkan sikit ni. And then macam biasa kita tukar style. Dan last sekali adalah minggu PDP. Okay. So, add control, drop down, tekan. So, dia terus keluar minggu PDP. Okay, kita boleh adjust. Okay. And then, ini adalah black, 4, and this is 10. Okay, so kita dah siap kita punya inilah. So, jadi cuba kita isi satu lagi nama pelajar. Okay, contoh kita ambil nama pelajar daripada kelas lain lah. Herbert, iaitu IC number 121. Okay, so jadi kita pergi pada bahagian sini tadi. Kehadiran. So, Herbert hadir 121. So ini tak siap. 1 minggu pertama, submit. Okay, so kita pergi pada bahagian sini, kita refresh. Okay, so sekarang nama Herbert dah masuk. Okay, so kalau kita view, okay, kita boleh tengok sebab ini ada minggu pertama saja. Okay, so kalau bahagian praktikum, ini ada kali hijau lah, pink lah. Okay, terpulang kita nak kala apa. Okay, ini tarikh dan nama pelajar. Okay, contoh pelajar tu nak check, kita nak check nama pelajar tu kan. Herbert. Herbert. Okay, so dia akan keluar nama Herbert saja. Okay. Ataupun kita nak check nama pelajar praktikum. Okay, kita nak praktikum 15P4. Okay, contoh kita adakan kuliah 15P4, tak ada orang pun lagi yang isi. Okay, tapi kalau 15P10, okay, okay, 15P10 nampak dah ada 2 orang yang isi. Okay, so kita boleh check dekat situ.
Jadi kalau kelas semalam pun kita boleh check berdasarkan tarikh ataupun berdasarkan praktikum. So kita nampaklah minggu PDP, minggu kedua, timestamp tarikh kita nak check. Okay? Berapa orang yang datang dengan yang tak datang. Seterusnya, kita boleh letakkan link borang kehadiran. Jadi pelajar hanya terima link data studio ini saja, dashboard data studio. Okay, dia simpan link ni setiap kali kelas dia akan isi dan dia akan nampak nama dia dipaparkan. Okay? Kalau nama tak dipaparkan, tak boleh lah. Okay? So, tengok kat sini ada nombor 1 dan 2. Okay, kita nak settingkan. Jadi, bila kita tekan pada kita punya table, and then kita pergi pada bahagian, kita scroll pada bahagian sort ni. Okay, kita boleh tukar. Kita nak sort by apa. So, saya nak sortkan by timestamp. Okay. So, dan second sort saya nak berdasarkan minggu PDP. Contohnya kan. Okay. So, dia akan susun lah. Timestamp ni tentulah yang masa paling latest akan duduk di bahagian atas. Okay. So, kita dah buat. Okay. So, sekarang kita nak masukkan link. Caranya kita masukkan teks. Okay. Kita letak kat sini teks kita. Okay. Jadi, sekarang kita nak isi. Klik sini untuk borang kehadiran pelajar. Okay. Kita letaklah. Sila isi. Kejap. Sila isi setiap kali hadir ke kelas. Okay. So, kita set di tengah. Tulisan kasih besar sikit 18. Ataupun nak lagi besar tulisan. Sekejap. Kita setkan. Okay. Ke tengah. Alright. So, kita tengok link. Okay. Bila kita highlight tadi, bahagian atas ni terus display. Kalau kita tak highlight, kita tekan link, dia kosong. Okay. Jadi, kita pergi pada borang Google Form e-kehadiran. Mana tadi? Ini dia. Okay, kita share, send. Kita pergi copy link dan kita pastekan dekat sini. Paste a link, Ctrl V. Okay. So, sekarang saya nak, bila pelajar tekan, dia akan open link in new tab. Apply. Okay. So, sekarang dia reset kat situ. Kita highlight, kita ketengahkan dia. Tulisan dia saya letak kali hitam. Okay. Lepas tu saya nak besar 20 contohnya. Saya tak nak ada underline. Okay. Saya nak bold. Saya nak tulisan color. Saya nak box dia color apa. Okay. So background box dia saya nak color cerah sikit. Contoh saya nak color kuning juga. Okay. Kuning. Okay. So kuning. Border saya nak color hitam. So, kali ni saya nak sini 4 juga, tapi 4 segi. Ataupun saya nak sini kali ni 2 dan ada 4 segi. Terpulanglah kepada kita. Kita suka yang macam mana. Okay. So, nampak? Okay. So, kita boleh letak kat sini, kat atas. Okay. Kita adjust. So, bila kita view, bila kita gerakkan cursor di sini, kita boleh klik dan dia akan terus keluar kita punya borang kehadiran. Okay. So, dah selesai kita punya borang kehadiran dan e-kehadiran kita. Cuma kita kena letak tajuk sekarang ni. Okay. So, tajuk ataupun kita buat satu lagi kolom. Ctrl V, Ctrl C and then paste Ctrl V. Okay. Saya nak terus buatkan kotak untuk klik sini jika tidak hadir. Kejap lagi kita akan tengok untuk yang tidak hadir pula. Klik sini jika tidak hadir. Jika tidak klik sini jika tidak hadir. Okay. Okay, so kita tulislah sila upload surat atau MC di sini. So, ni kita boleh adjust, kasih tarik sikit ke sini. So, sekarang kita highlight macam biasa. Kita highlight. Kita pergi dekat bahagian link. Ini tadi adalah link bagi borang kehadiran. Sekarang kita pergi pada borang e-bukti ketidakhadiran. Okay, kita ambil link dia di sini. Okay. Copy. And then kita pastekan dekat bahagian ini tadi. Ctrl A and then Ctrl V. Lepas tu apply. Okay. So, kita nampak dekat sini.
So kita adjust lah balik. Okay, so cuba kita view. Nampak? Ada dua link. So bila kita klik, dia akan bawa kita kepada borang e-bukti ketidakhadiran pelajar. Okay, so dah siap kita punya data kita. Okay, kita adjust sikit. Kejap, edit. So saya adjust. Okay, adjust lah bagi kemas. Okay, jadi bila kita dah siap macam ini, okay, kita buat header kita. Okay, jadi sekarang kita dah siap semua data kita dalam page yang pertama. So, kita nak buat kita punya header macam biasa. Kita masukkan kita punya shapes. Okay. So, kita boleh letak kat sini. Okay. So, kita pilihlah colour apa yang kita nak. So, contoh background colour kita nak colour biru. Okay. So, kita nak tulisan, nak border. Okay, kalau kita nak letak border, kita boleh letak border lah. Okay, jadi sekarang kita nak masukkan tulisan. Macam biasa, kita klik text. Okay, kita letak dekat sini text. Okay, contoh kita nak tulis e-kehadiran pelajar. Okay, saya copy saja yang saya dah buat kat sini. So, e-kehadiran pelajar and then saya Ctrl V. Okay, so kita centerkan di belah kanan, di bahagian style. Okay, kita ketengahkan dia and then kita cuba besarkan sehingga 30 contohnya and bold. Okay, so kalau kita nak tukar tulisan lain, kita boleh pilih di bahagian sini. Okay, contoh kita nak yang ini. Okay, dan seterusnya mungkin kita nak masukkan logo sekolah kita ataupun logo tempat kita mengajar. So, kita upload. Okay, so ini saya ada logo. So, saya masukkan satu logo. Okay, so kita dragkan saja di sini. Okay, so dah siap. Jadi sekarang kita nak background kita warna putih, kita nak ubah. Let's say kita tekan. Okay, kita cuba customize. Okay, report background. Primary color is white. So contoh kita nak color apa? Green. Okay, so dah akan jadi macam ni lah. Okay, terpulang kepada cita rasa kita. Okay, okay, so sekarang ini dah siap. Okay, page yang pertama. Okay, so saya nak masukkan gambar college saya, letak kat belakang. So image, so saya upload. Let's say saya letak gambar ini. Okay. Okay, college matrikulasi. Saya letak. Dan saya tarikkan dia. Okay. Saya tarik lagi besar lah. Okay. Okay, so saya akan send. Okay, right click macam biasa. Right click, order. Okay, send to back. Okay, so nampak? Right click, order, send to back. Okay, contoh kita nak besarkan lagi. So tak ada masalah. Sorry. Tergerak pula data kita. Okay. So kita boleh adjust lah. Kita nak yang macam mana. Okay, ataupun semua data ni kita nak tarik ke bawah. Okay, kita klik. Sambil tu kita tekan butang shift ya. Okay, so kita dragkan saja. Okay, ke bawah sikit. Okay, so dah siap. Okay, contoh macam ni lah. Okay, so ini pun dah cukup besar dah ni saya rasa. Okay. So belakang ni saya tak nak gambar dia terlalu jelas. So percentage of the opacity dia saya tukar kepada 50 ataupun kepada 40%. Okay, macam itulah. So cuba kita view. Okay, so ini adalah dashboard e-kehadiran saya yang telah siap. Okay, jadi sekarang kita nak siapkan pula page kedua iaitu dashboard e-bukti ketidakhadiran. Sekiranya pelajar tidak hadir, mereka perlu isi borang Google Form ini untuk upload surat ataupun MC mereka di sini. Jadi segala rekod surat ataupun MC pelajar dan tarikh tidak hadir, saya letakkan di sini supaya senang untuk saya track dan saya check. Okey. Jadi sekarang kita buat page yang kedua. So kita copy dulu jadi tak perlu saya type. Okey, so saya dah buka page yang kedua. Okey, dan macam biasa kita buat header dia. Okey, so kita masukkan header dia. Kita ikutlah color apa kita nak tukar. Contoh kita nak color orange ke merah ni. Okay, ataupun kita nak color pink. Okay, terpulang. Okay, so kita masukkan tulisan. Okay, tadi saya dah copy. Saya Ctrl V saja. So, bukti, e-bukti. Okay, ini terpulanglah nama kita nak nama apa. E-bukti ketidakhadiran. Saya bold, center. And then tulisan saya tukarkan kepada 48. Okay, and tulisan saya tukar kepada Tahoma. And saya adjust. Okay.
Okey, jadi sekarang dah siap header. Okey, dan seterusnya sekarang kita nak blendkan data file yang ketiga. Ingat tak tadi? Okey, file yang ketiga adalah spreadsheets, iaitu e-bukti ketidakhadiran kita yang ini. Okey, so kita tak masukkan lagi data ini dalam dashboard kita dan kita belum blend data lagi. So sebelum kita mula blend data, so saya nak ambil contoh lah, saya pelajar yang tidak hadir. So bila saya tidak hadir, saya akan isi borang ni. Okey, pada page yang pertama tadi saya klik jika tidak hadir sila isi. So saya pun isilah. Contoh saya adalah Maslina Maslina 132, IC number 132. Okey, so ini IC number tipu-tipu lah. Okey, so kita preview. Okey, ini adalah borang yang Maslina akan tengok dan dia akan isi 132 IC number. And sekarang Maslina akan upload sijil cuti sakit dia. Okey, contoh sijil cuti sakit dia adalah ini. Okey, so saya pun masukkan upload. Okey, jadi sekarang Maslina dah upload and then Maslina tekan submit. Okey, jadi sini apa yang berlaku? Data Maslina telah masuk pada 14.1. Okey, ini waktunya lah. Okey, so dia akan masukkan nombor dan ini adalah link kepada sijil cuti sakit Maslina. Okey, jadi sekarang kita back kepada kita punya data. Okey, macam biasa kita nak masukkan kita punya spreadsheet ni, kita nak tambah data source kita dalam data studio. Jadi kita tekan resource. Okey, and then kita manage edit data sources. Okey, nampak kita ada dua saja yang kita dah guna pada page yang pertama tadi. Dan data yang ketiga saya nak masukkan, iaitu mana dia tadi? Ini dia. Okey, response e-bukti ketidakhadiran Okey, so ini adalah bukan ini So kita tengok, so kita cari file kita. Ini dia, tutorial e-bukti ketidakhadiran. Okey, so kita add. Pastikan kita masukkan file yang betul supaya kita boleh baca kita punya data dengan betul. Okey, so kita tengok bahagian actions betul tak semua. Okey, nombor, number. Okey, so ini alright. Okey, so ini adalah teks dan seterusnya done. Okey, close. Okey, jadi sekarang kita nak add data daripada file yang pertama, iaitu senarai nama pelajar. Kita add a chart. Okey, kita pilih table. Okey, so kita letak sini. Okey, nampak dia dah baca. Okey, so ini adalah nama pelajar. Okey, macam biasa kita edit dekat sini. Saya tak nak dia ada record count. Saya nak ada nama sahaja. Okey, ini kita boleh drag sampai ke bawah. Kita pulang pada kita. Okey, so biarkan dulu. Okey, kita biarkan dulu. Sekarang kita nak blend data. So di bahagian kanan macam tadi, kita akan tekan blend data plus blend data and add another data source, and then kita cari kita punya tutorial e-bukti ketidakhadiran responses. Okey, so kita tekan. Okey, dan sekarang kita nak joinkan mereka. Kedua-dua data ni kita nak combine dia punya maklumat, iaitu join keys dia berdasarkan IC number. So ini saya letak. Okey, so ini adalah arahan masukkan nombor kad pengenalan. Saya gerakkan cursor dan saya rename dia sebagai nombor IC. Okey, contoh enter. Okey, sama juga. Yang ini saya tak nak nama, saya nak nombor IC mereka yang sama dalam kedua-dua data. So saya delete. Okay, ini buat ni atas. So mesti sama selari. Nombor kad pengenalan dan IC, mereka adalah maklumat yang sama. Yang missing ni kita delete saja. Okay. Alright, so dimension kita nak dia paparkan nama. Okay, nama. Lepas tu kita nak ada praktikal mana dia daripada sekejap So kita nak dia daripada praktikal mana. Mana nama tadi? So nama, okay. So di belah sini kita nak ada timestamp dan kita nak ada link yang mereka uploadkan, surat ataupun MC mereka. Okay. Dan last sekali, okay, kat matrix ni kita cuba tambah record count. Okay, kita save. Okay, kita tunggu sekejap. Okay. So sekarang banyak ni data yang kita tak nak, kita boleh cuba buang. Okey, contoh dekat sini saya hanya ada praktikum, sijil cuti sakit dan timestamp. Yang lain tu saya nak delete lah sebab macam penuh sangat kan. Okey, so saya tak nak ada nombor kad pengenalan. Okey, so apa lagi? So record count pun saya buang. Okey,
So sekarang yang semua yang tak ada data ini, saya akan pergi kepada style. So missing data ataupun data yang tidak diisi, kita tukar kepada dash. Okey, kita buat macam itulah. Okey, so kita adjust. Okey, kita tarik. Okey, kalau nak tukarkan tulisan jadi besar sikit, jadi berapa? 16. Okey, dan kita nak tukar color. Contoh kita nak color kuning. Okey, sama macam tadi. Okey, kita ke bawah sikit supaya kita ada ruang untuk kita search kita punya data nanti. Kita nak buat kita punya control tab kita. Okey, so sekarang ini kita boleh adjust. Okey, ini adalah surat kebenaran. Ini kita centerkan. Okey, saya pasti ramai dah tahulah yang ni. Center. Okey, jadi sekarang ni kita dah siap setting page kedua, bahagian data. Kita nak cuba masukkan data pelajar yang kedua yang tidak hadir. Contohnya kita ambil IC number Lu Yilin 120. Okey, so ini adalah Lu Yilin, akan masukkan 120 IC number dan dia upload dia punya sijil ataupun surat kebenaran untuk tidak hadir. Okay, contoh ini, so saya open dan upload. Okey, so selepas dia submit saja, okay, kita akan tengok di bahagian record ni dah masuk 120 punya IC number dan kita buka pada kita punya e-kehadiran kita. Okey, tak ada lagi. Tapi kita cuba refresh data, kita tekan, kita tengok dia masuk tak. Yes, dah masuk. So sekarang Lu Yilin dah masuk data. Jadi kalau boleh kita nak data yang ada di sini adalah data yang pelajar yang tidak hadir saja. Okay, yang tidak terlibat ni saya tak nak. Okay, so sekarang kita pergi pada bahagian, sebelum kita pergi pada bahagian filter, saya nak pergi ke data ni. Saya nak besarkan sikit tulisan dia. Okay, kasih besar sikit 18. Okay, so ini saya letak tadi tu 16. Ini adalah header dia punya dan ini body is 14. Okay, bagi besar sikit lah. Okay, baru nampak. Okay, jadi sekarang saya nak filterkan supaya yang keluar ni adalah pelajar yang betul-betul tak hadir saja. Okay, kita scroll ke bawah di bahagian data, bukan style ya, data. Kita add filter. Okay, so kita create filter. So kita nak exclude. Kita nak exclude data yang contoh kita nak exclude data timestamp. Okay, select condition. Okay, yang is null. Okay, maknanya no data. So kita klik and then kita save. Okay, so sekarang saya tarik sikit lah, tak perlu banyak-banyak. Okay, so contohnya inilah. Okay, so di bahagian data juga kita boleh row per page ini kita boleh setkan. Contoh row per page kita nak letak 20 saja. Okay, so ini kita tarik ke bawah. Okay, so nak letak style, nak letak border pada kita punya table. So border, saya letak border and then saya letak tebal sikit iaitu 4. Okay, and then border between footer border tak nak. Okay, header. Okay, table labels. Okay, ini kita boleh adjust lah ikut kesukaan kita sendiri. Kita nak yang macam mana. Okay, kita dah siap lah. Okay, so kita ada 2 saja pelajar yang tidak hadir. Dan sekarang kita nak masukkan dia punya control tab dia supaya senang kita cari nama pelajar. Okay, contoh kita nak tahu, kita rasa ada seorang pelajar dah lama tidak hadir. Contoh kita nak nama siapa? Hasbullah. Okay, sekejap. Kita tengok nama Hasbullah. Okay, so bila kita tekan, okay, tak ada. Untuk kelas kita, Hasbullah tidak pernah tidak hadir. So, dia sentiasa hadir. Okay, jadi kita boleh check lah dekat sini. Dan betul ke dia sentiasa hadir, kita boleh check pula dekat bahagian e-kehadiran. Okay, so sekarang kita nak buat sini nama dan sini adalah practicum. So, jom kita cuba. Pergi bahagian sini. Okay, jadi sekarang kita akan cuba add a control tab. Iaitu kita nak drop down list. Dan kita letak di atas sini. Nama pelajar. Okay. Dan kita boleh tengok
kita boleh view. Okay, so kalau kat sini, okay, kita boleh nampak record count dia Maslina dengan Lu Yilin dah. Okay, contoh kalau Lu Yilin tidak hadir lagi sekali, okay, kita masukkan lagi sekali Lu Yilin punya nama. Contoh ada 2 kali dia tidak hadir, so Lu Yilin akan add file sama ada dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Okay, so upload. Okay, so kita submit. Okay, dah submit. Okay, so sekarang kita pergi bahagian sini, kita refresh data. Okay, so sekarang Lu Yilin dah masuk. Kita pergi pada view. Okay, pada bahagian nama ni, nampak? Sekarang Lu Yilin 2 kali dah tak datang. Daripada sini kita dah boleh check. Okay, so kita edit lagi sekali. Kita tukarkan ini kepada color yang lebih senang untuk kita lihat. Contoh kita nak tulisannya saya suka warna hitam. Okay, header color, let's say kita letak bahagian sini kita nak color purple. Okay, checkbox color pink, seperti lah. Okay, so nak color hitam. Okay, so background and border. Okay, so saya nak ini color purple. Okay, ataupun kita nak color purple pekat. Okay, and then tulisan dia kita nak, header tu kita nak letak tulisan dia warna putih. Tak gerak pun. Oh, sorry, ini adalah, salah tekan ni. So teks ini adalah warna white. Okay, macam tu lah. Okay, so kita nak besarkan sikit, kasih dia lagi nampak. So nama, so kita dah buat dah semua tu. And then kita nak kasih curve sikit pada kotak dia. Contoh, okay, macam tu. Ataupun nak curvekan lagi, 15. Okay, so terpulang. Okay, so border weight kita nak 4. Okay, contohnya kan. Border weight ni, style. So border weight ni, tulis apa color dia, kita letaklah color hitam. Okay, contohnya ni. Okay, so view. Okay, contoh kita akan view. So ini adalah nama yang kita akan nampak. Kejap Okay, kita view. So ini nama yang kita akan nampak. Contoh kita nak cari Lu Yilin. Data Lu Yilin dah keluar kat sini. Ini banyak sangat. Okay, pelajar tu nak cari data dia saja. Dia ada record tetap. Contoh nama dia Herbert. Okay, so dia ada record kat sini. Okay, so Herbert tidak pernah tidak hadir. Okay, contohnya di sini lah. Okay, dan seterusnya, okay, kita akan letak sini by practicum. Contoh kita nak tengok practicum mana yang paling ramai yang kerap tidak hadir. Okay, so caranya sama saja. Kita add a control drop down list dan kita letakkan di sini. Okay, kali ini dah automatic practicum. Kalau kita tak nak practicum, pergi pada bahagian sini, tekan control field, kita tukar saja. Apa yang kita nak letak, kita boleh tukar di sini. Okay, kita nak sort by apa. Okay, so cara yang sama, saya nak tukar style. Okay, kita ulanglah perkara yang sama. Kali ini saya letak color biru ke, teks ni color hitam lah. Teks saya nak color putih. Okay, saya lebih suka teks putih dan dia adalah 18. Okay, so header color terpulang kita nak biru. Okay, tulisan dia saya nak hitam. So header color saya nak biru. Bila kita tekan nanti dia akan keluar color apa kan. So kita nak color ini, terpulang lah. Okay, so checkbox border letak hitam. Okay, so label lagi saya tak tukar. Background kat sini sekarang saya nak color biru. Ataupun kita nak pekat sikit. Okay, biru pekat sikit. Okay, tulisan kita color putih kan. Kita pekat lagi. Okay, macam tu lah. Okay, terpulang kita ikut cita rasa kita sendiri. Okay, so sekarang border color saya suka hitam. Saya nak dia ada curve sikit. So 15. And then border weight kita 4. Okay, so bila kita view. Okay, nampak? Kita dah siap. Bila kita tekan, kita nampak pelajar kita. Okay, ini adalah praktikum dan nombor kad pengenalan. So, kita boleh adjust. Okay, edit. Okay, kita pergi dekat sini, tekan. Kita tengok, mesti kita punya matrix ni. Nampak matrix ni, nombor kad pengenalan kan? So, tak nak. So, nak tukar matrix ni adalah count. Record count. Okay, so bila kita view, kita tengok. Okay, S15P5 dah 3 kali. Ada 3 kali pelajar. Tak tahu pelajar yang sama ke tak sama yang tidak hadir. So, kita tengok S15. Okay, so kita tekan. Okay, so sekarang kita tengok. Ini semua kelas. Okay, tapi sekarang kita ada S15P5 saja. Okay, cuba kita masukkan satu nama pelajar daripada kelas lain. Okay, contoh S116 Tarma. Okay, 116. So, sekejap 116. So, IC dia 116. Okay, Tarma tidak hadir dan dia pun upload. Dia punya IC. Okay, contoh. Okay, so dia pun upload. Okay, so Tarma submit. Kita pergi kepada data kita. Okay, so nanti dia akan automatic update kat sini. Okay, sekarang Tarma dah masuk. Okay, kalau kita tengok kat sini, Tarma dah masuk. Okay, so ada practicum. Kalau kita search all, kita tick semua praktikum adalah. Okay, tapi kalau kita nak praktikum S15P4 saja, okay, hanya nama Tarma saja yang keluar. Okay, so bagi saya ini sangat tersusun untuk kita refer semula data-data kita. Okay, so sekarang tengok balik apa lagi kita nak tambah. Okay, kita nak back kepada page 1. Okay, macam mana kita nak buat? Caranya sama macam kita masukkan link tadi. Okay, first sekali kita try edit lagi sekali. Masukkan tulisan. Okay, saya akan letak di bahagian sini. Okay, so kat sini saya nak tulis back
Okey. Page 1. Kejap ya. Page 1. Okey, so Ctrl A. So saya nak bagi tulisannya, kasih besar sikit 16, bold and then center. Okey. So kita adjust. Okey, kita nak kasih kotak ni colour apa? Okey, kalau saya suka kotak ni colour putih. Okey, dan border, kasih border dia colour macam ni lah. Okey, saya nak bulat sikit, itu nak 50. Okey, macam tu. Kita adjust lah. Okey. Alright, sekarang kita tak masukkan link lagi. So kita tekan di bahagian kiri, nampak tak ada insert link? Kita tekan insert link. Okey, nampak tak display text kita kena type semula nanti. So kita cancel balik. Okey, caranya untuk supaya kita tak perlu type semula, pergi di bahagian sini, kita highlight. Highlight dulu, lepas tu baru klik insert link. Okey, automatic ada display text. Okey, so sekarang kita tekan di sini, kita nak dia pergi kepada page 1. Okey, so apply. Okey, kat situ ada macam-macam function lah. Ada function previous page, last page, next. Okey, terpulang kat kita. Okey, so sekarang saya tak nak tulisan biru, saya highlight semula. Okey, saya tak nak dia ada underline, saya nak dia berwarna hitam. Okey, so dah siap. So bila kita view, okey, bila kita tekan back page 1, dia akan kembali dalam page 1 kita, iaitu senarai kehadiran pelajar. Okey, so kita patah balik, edit. Okey, di bahagian 1 ni, kita buat perkara yang sama, kita letak teks. Okey, iaitu apa kita letak? Klik here ke apa kan? Contoh macam ni, back to page 1. Okey, kat sini page 2, e-bukti ketidakhadiran pelajar. Okey, so saya tekan. Okey, macam itulah. Okey, so saya pun nak buat benda yang sama kat sini, e-bukti ketidakhadiran pelajar. Okey, letaklah page 2. Okey, begitu. Okey, so sekarang besarkan sikit kotak ni. Okey, center, bold. Okey, highlightkan dulu. Kita biarkan, kita insert link. Okey, so cara yang senang, tekan saja dan kita nak pergi pada page 2. And then kita kalau nak open link in new tab boleh buat, tapi saya tak nak. Kalau link yang luar daripada dashboard ni, saya akan buat open link in new tab. Kalau dalam ni saya akan untick saja. So apply. Okay, so sekarang saya tak nak tulisan ini warna biru dan bergaris. Okay, dah siap. Dah siap lah kita punya dashboard e-kehadiran dan e-bukti ketidakhadiran pelajar. Okay, so ini nak pergi ke e-bukti ketidakhadiran. Okay, sekiranya pelajar masuk, mereka akan tekan di sini. Kalau mereka tidak hadir, kita suruh mereka masuk sini dan isilah. Klik sini untuk isi. Dan terus dia akan paparkan Google Form kita. Okay. So, sekarang macam mana kita nak sharekan link ini kepada pelajar? Okay, caranya adalah di bahagian share ni. Okay. Manage access. Okay, make sure link sharing ni mesti on. And boleh pilih anyone with the link can view. Okay, so saya dah tick. Dan saya dah save lah. Okay. So, kalau saya tak ada ubah apa-apa kat sini, dia tak boleh tekan, so saya close. Okay, tekan save. Okay, dan pergi ke bahagian kiri atas, file, pergi ke embed report. Okay, kita ada embed code dengan embed URL. So, saya akan ambil embed URL. Okay, so saya tekan, Ctrl C, okay, ataupun copy to clipboard pun boleh. Okay, so jadi sekarang kalau saya buka dengan akaun yang lain, so ini adalah pelajar. Okay, pelajar ni dapat link, so kita bagi pada pelajar dan pelajar pun buka link ini. Dan mereka akan terus kepada dashboard data studio e-kehadiran dan e-bukti ketidakhadiran kita. Okey, sekarang dah keluar dan ini adalah e-kehadiran kita. So, kalau pelajar nak hadir ke kelas, kita boleh tekan di sini. Okey, jadi di Google Form kalau kita nak siapkan password ke, itu cikgu boleh buat sendirilah di Google Form. Okey, saya tak tunjukkan pada kali ini. Okey, so kalau tidak hadir, minta pelajar isi yang ini. Okey, jadi mudahlah untuk kita track. Okey, minggu pertama pada tarikh ini kita ada kelas. Kita boleh tengok siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir kan dengan select data range.
Okey, ataupun berdasarkan minggu PDP, kita boleh tengoklah pelajar tu dah berapa kali hadir ataupun berapa kali tidak hadir. Kalau macam matrikulasi, kita ada lesson minggu pertama sampai minggu ke-18. So setiap minggu ada 3 lesson untuk tutorial. So kita boleh spesifikkan kehadiran ni untuk tutorial ataupun amali kita buat page yang lain pun boleh. Okey, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja tutorial kali ini. Terima kasih bagi yang menonton, yang share, like dan subscribe channel saya. Dan bagi yang belum like ataupun subscribe channel saya, terima kasih jika anda boleh subscribe channel saya sebagai tanda sokongan, dan semoga banyak lagi video tutorial yang akan saya sharekan pada akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.